Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita teruskan perbincangan klinik klinik sains kita. Okey, iaitu bab 1 tajuk klinik sains kita. Dua. Yang pertama cikgu dah terangkan, okey. Yang ini ialah siri 2. Okey, sebenarnya cikgu ceritakan sedikitlah kenapa cikgu namakan dia klinik, okey, sebab-sebabnya. Okey, yang pertama kita dah habis silibus maka kita akan ulang semula silibus yang pertama, umpama dengan kata lain ini adalah ulang kaji. Okey. Sebenarnya ulang kaji ini special sikit disebabkan oleh kita akan membincangkan soalan-soalan yang basic. Okey, selain soalan basic untuk kita faham, okey, ataupun refresh balik apa yang kita dah pelajari di awal sebelum ini. Okey, tetapi juga kita akan membincangkan, contohnya cikgu akan membincangkan contoh soalan PT3 yang telah ditanya di dalam PT3. Orang kata dah biasa tengok bentuk soalan tu ya. Okey, dalam PT3 supaya kita maksudnya boleh, bila kita dah biasa dengan soalan-soalan tu, maksudnya bila ada perpisahan kita boleh jawab. Sebab kita dah biasa kan. Tapi kalau kita tak biasa mungkin kita akan tak boleh nak jawab ya. Kita akan rasa macam terkejut macam tu ya. Jadi bila kita dah biasa kita boleh jawab soalan itu dengan mudah lah ya. Okey, kenapa cikgu namakan dia klinik? Okey, klinik disebabkan okey, contohnya kalau kita pergi klinik untuk apa kan? Untuk kalau kita sakit pergi klinik supaya kita sembuh, betul tak? Itu kita punya objektif utama. Jadi klinik ni ialah untuk menyembuhkan lah. Untuk penyembuhan kan. Mana yang kita lupa tu kita ingatkan macam tu. Mana yang kita tak tahu kita tahu. Makan dia klinik, baik pulih ya, baik pulih. Okey, jadi itu adalah antaranya. Jadi cikgu dah bagi siri 1, okey. Jadi awak lihat saja siri 1 dan ini adalah siri yang kedua, kita sambung ya. Okey. Yang siri 2 ni okey, kita sambung di mana ini ialah latihan yang keempat. Okey, kita akan dia kata ya, nyatakan maksud. Okey, dia nak kita menyatakan maksud reseptor. Okey, reseptor. Apakah maksud reseptor? Mungkin sebelum ni kita tak ingat tak ingat ataupun kita tak berapa pasti. Ya, okey. Iaitu sel deria, sel deria yang terdapat di dalam organ deria yang boleh mengesan rangsangan. Yang boleh mengesan rangsangan. Itu ialah kita namakan reseptor, sel deria okey. Di dalam organ deria. Organ deria ni kita ingat semula deria kita mata, hidung, telinga ya. Okey sekejap ya. Okey. Jadi itu tadi organ deria kita ada 5 tu kan. Jadi itulah. Jadi ini ialah sel lah. Sel dia di dalam dia ya. Okey. Kemudian efektor. Okey, efektor. Efektor ni ialah organ yang bergerak balas terhadap rangsangan.
bergerak pada rangsangan. Ada dua efek tadi, otot dan kelenjar. Okey. Jadi dia kata namakan 3 lapisan utama mata. Ni sebab cikgu bincangkan mata tadi ya. Okey, mata. Di mana sklera, koroid dan retina. Sklera, koroid dan retina. Yang atas ni lah. Okey, cuba tunjukkan. Sklera, okey, yang sini. Okey. Koroid yang kedua ni. Dan retina ya, yang sini. Okey ya. Nampak ya paparan mata ni. Okey. Itu dia. Okey, itu dia ialah tadi 3 lapisan utama, yang utama sekali. Okey, sklera, koroid dan retina. Okey, dia seterusnya retina dan koroid. Fungsi. Jadi murid-murid kena tahulah apakah fungsi iris. Iris ni sebenarnya adalah anak mata. Dalam masa kita anak mata. Dia ialah untuk mengawal saiz pupil. Okey. Pupil ni anak mata juga. Okey. Awak tengok gambar rajah. Gambar rajah. Yang ni tadi. Jadi kalau awak ada buku depan awak tu, buku Sasbadi, awak boleh buka. Okey, awak tengok dulu. Sklera. Ni. Iris yang ni. Ni iris. Kat sini. Pupil ni kat dalam ni. Macam tu ya. Okey, tengok dulu, scan dulu kan. Macam tu ya. Okey, jadi itulah tadi ya. Dia tanya iris mengawal saiz pupil anak mata. Pupil ni anak mata Pupil ni anak mata mengawal kuantiti cahaya yang masuk ke dalam mata. Okey, retina ni mengesan cahaya dan menghasilkan impuls saraf. Bekalkan oksigen dan nutrien kepada mata. Itu koroid. Koroid ni mencegah pantulan cahaya dalam mata. Ya. Tak boleh lah ya kalau ada pantulan cahaya, dan dia membekalkan oksigen dan nutrien kepada mata. Okey. Koroid ni. Okey, so dia kata lagi, apakah perbezaan antara sel rod dan sel kon yang terdapat pada retina? Okey, ni pun sebelum ni cikgu pernah bincangkan. Okay, sebenarnya dalam buku Sasbadi kita ya ada dia tanya sel rod dan sel retina ya. Okey, sel rod dan sel retina. Okey. Jadi kalau awak ada buku depan awak tu, buku Sasbadi atau buku teks, awak boleh buka sambil dengar cikgu cerita ni, cikgu terangkan, awak boleh tengoklah ya, awak boleh rujuk juga buku awak ya. Kalau buku kerja tu, okey, awak bukannya ada sel rod di situ. Tu ada gambar rajah sekali ya, muka surat 8. Jadi dia kata peka terhadap keamatan cahaya yang berbeza. Termasuklah cahaya yang samar. Cahaya yang kalau malam tu kan kita tak buka lampu tetapi kita masih boleh nampak kan. Okey. Dan kemudian peka pada warna cahaya dalam keadaan yang cerah. Dalam keadaan cerah kita boleh mengesan warna tu ya. Okey, ni. Latihan 5 ni contoh soalan PT3. Okey, macam ni lah contoh soalannya. Jadi dia kata, dia bagi ni raja menunjukkan laluan cahaya memasuki mata. Okey, ni laluan dia. So awak kena tahu laluan dia. Okey, jadi daripada kornea, gelemai, P ialah pupil. Dan pupil ni pergi ke kanta mata, pergi ke gelemaca. Okey. Ini soalan yang pernah ditanyalah ya. Okey, jadi lepas tu dia kata lengkapkan raja di atas menggunakan pilihan perkataan berikut. Jadi sini selepas gelemai ni pupil pupil, dan itu adalah dia akan masuk ke kanta mata. Ya.
Gelemacaan ni yang besar sekali, berbola mata kita tu ya. Okey. Lepas tu dia kata, kita lengkapkan pernyataan berikut dengan jawapan yang betul. Okey, bahagian mata yang paling peka cahaya. Itu ialah bintik kuning namanya Yang paling sekali. Peka cahaya, bintik kuning atau photoreceptor. Foto ni bermaksud foto apa ni? Kalau bahasa kita gambar lah ya, macam gambar kita ya, foto ya. Reseptor tu tadi sel deria kita tadi. Okay. Kemudian bahagian mata yang tidak peka, bintik buta. Bintik buta. Ada ketikanya macam kalau kita tengok gambar tu kan, kita pergi tengok dekat, lepas tu kita jauhkan, dekatkan, jauhkan sesuatu tu, kadang-kadang kita macam tak nampak benda tu itulah dia. Sebab dia telah pergi ke bintik buta ya. Okey. Ni dia. Ini ialah struktur mata yang dilabel menggunakan huruf. Okey. Jadi dia kata tandakan betul lah bagi bahagian yang paling peka cahaya dan tidak peka cahaya. Okey, jadi yang tadi tu. F ni peka cahaya retina kan. Okey. G ni G bintik buta ya. Okey, jadi dia kata namakan bahagian mata yang boleh berubah keadaan bila keamatan cahaya berubah. Anak mata lah, anak mata. Okey, sebab kita bila cahaya terang kita kecilkan kan anak mata kita. Bila cahaya gelap huraikan keadaan bahagian mata yang dinyatakan iblis semasa seorang berada di tempat yang gelap. Bak kata cikgu tadi, bila kita di tempat yang gelap, anak mata akan membesar apabila berada di tempat yang gelap kerana otot silium mengendur dan memendek dan menyebabkan kanta mata menjadi nipis. Jadi kita boleh besarkan anak mata kita di tempat yang gelap. Okey, yang ni tandakan betul pada objek yang betul untuk menunjukkan bahagian mata yang terlibat pada mekanisme penglihatan manusia. Okey, tandakanlah. Okey. Jadi dia kata tandakan betul pada objek yang betul bagi ni melindungi anak mata. Okey, dan mengekalkan bentuk mata. Okey. Pada objek yang betul nombor satu ya. Satu. Okey. Dia ada 4 ni kan. Ni 1, 2, 3, 4. 1. Yang betul bagi yang melabel D sini. D ni ya, jadi ia ialah melindungi mata dan mengekalkan bentuk mata. Ni D ni ialah gelemaca. Gelemaca ya. Okey, yang besar tu bola dia tu ya. Okey. Seterusnya, okey, itu yang gelemaca ni. Kalau kat depan ni gelemair yang sini. Ya, H ni gelemair. Yang ini gelemaca. Yang ini sebenarnya B ni ya, B. Okey, kalau D ni ialah D ni apa? Choroid. D ni ialah choroid ya, yang sini. Okey. Okey, seterusnya ni. Pelajar di bawah menunjukkan perubahan saiz pupil seorang pelajar. Okey, anak mata lah ya. Okey, fungsinya mengawal kuantiti cahaya yang suram. Jadi kita tambahkan ya, kita besarkan kalau kita berada di bilik yang gelap atau kurang cahaya atau suram ya. Okey. Jom kita lihat gerhana matahari ni. Jom kita lihat ya. Maksudnya macam ni, soalan yang boleh ditanya ya. Okey, dia kata gerhana matahari akan berlaku 9 Mac. Di tahun ni lah contoh ya. Okey, Kelab Alam Sekitar sebuah sekolah akan menganjurkan program Jom Lihat Gerhana Matahari. Okey, jadi ni 2016 tadi ya. Okey, dia kata 7 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, jadi dia kata namakan organ deria untuk melihat. Mata lah. Kita melihat dengan mata ya. Tu, TV1 tu ya, senang. Satu markah.
Okey, ranjang di bawah menunjukkan saiz anak mata semasa program Jom Lihat Gerhana Matahari. Okey, kerana perubahan keamatan cahaya ni. Dia kecil nampak tak? Ni besar, ni biasa. Okey, sebelum ni selepas. Okey, perubahan keamatan cahaya ya. Okey, dia tanya lagi. Semasa sesi taklimat, guru menunjukkan kesan bilangan filem sinar X ke atas peratusan pengantaran cahaya tampak seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Okey, ni bilangan filem sinar X 1, 2, 3. Peratusan pengantaran cahaya tampak, ni peratusan dia 70%, 40% dan 10%. Okey. Dia kata, ramalkan peratusan penghantaran cahaya tampak jika peserta menggunakan 5 keping filem sinar X. Sinar X. Jadi maksudnya akan kosong. Dah kosong lah. Okey, terangkan jawapan. Okey, dia kata filem yang terlalu tebal dan menjadi suatu objek yang legap. Okey, kemudian cahaya tidak dapat sampai ke retina. Dah tak sampai dah. Ya. Okey. D seterusnya, kaedah P dan Q, kaedah Q dicanangkan oleh guru untuk memerhati fenomena itu. Okey, kaedah P di mana memerhati gerhana matahari dengan menggunakan filem X, sinar X. Yang Q ni, kaedah yang kedua, memerhatikan imej gerhana matahari dengan menggunakan sebesen air. Dia bagi dua cara ya. Okey, dia kata, pilih satu kaedah yang sesuai untuk memerhati gerhana matahari. Jadi, wajarkan pilihan anda. Jadi, awak pilih Q Q. Jadi dia kata, kenapa kita pilih Q ialah untuk mengelakkan cahaya dari terus masuk ke dalam mata dan direct lah. Kita kena tengok melalui kita letakkan sebesen air, kita tengok dari situ kita sebenarnya jangan tengok direct terus sebab cahaya tu boleh terus masuk ke dalam mata awak dan boleh mencederakan mata kita So dia kata image yang lebih jelas akan dapat kita lihat dengan di dalam sebesen air tu Okey, dia kata lagi selepas program Jom Lihat Gerhana Matahari, Kelab Alam Sekitar menganjurkan pertandingan membina model teleskop. Lanjutan daripada itulah. Okey, jadi selaku ahli kelab, anda dikenaki untuk membina model tersebut dengan menggunakan bahan-bahan berikut. Okey, ada kantar cembung besar, ada kantar cembung kecil, ada botol plastik dan kertas hitam. Jadi lakarkan raja untuk menunjukkan model yang botol tu kita buat macam ni. Okey, kemudian kantar cembung kecil ni kita letak di depan atas dia kan. Okey, tu kemudian kita letak balut botol tu dengan kertas hitam tu dan belakang dia kita letak kantar cembung besar. Okey, macam ni. Jadi kita terangkan bagaimana ia berfungsi. Okey, kita terangkan. Jadi dia kata kertas hitam ni mengelakkan pencapahan cahaya. Dia kena tutup dah sebenarnya botol ni. Kemudian kantar cembung kecil bertindak sebagai kantar mata sementara. Kantar mata ni yang kecil ni kantar mata, sementara cembung besar ni bertindak sebagai kantar objektif. Belakang kantar objektif. Macam tu. Jadi yang biasa ditanya di dalam kertas P3, okey, jadi awak kena biasa-biasakan dengan soalan-soalan begini agak-agak susah ni kalau awak tak biasa
Tapi kalau awak dah biasa, dia akan menjadi mudah ya. Okey. Lepas tu kita akan tengok tentang telinga ya. Terus, okey, yang ini kita dah bincangkan sebelum ni. Jadi kita akan bincangkan soalan-soalan yang berkaitan. Okey. Jadi, maksudnya kita baik pulih. Okey. Jadi itu yang pertama tau. Itu yang pertama. Organ yang pertama. Okey, organ yang kedua. Yang kedua. Okey, kita tengok ya organ yang kedua. Namakan tiga bahagian jadi kita kena tahulah tiga bahagian utama telinga. Okey, iaitu telinga luar, okey, telinga tengah dan telinga dalam. Okey, kita ada tiga bahagian utama telinga ya. Refresh balik. Okey, seterusnya nyatakan fungsi gegendang telinga, osikal dan koklea. Nyatakan fungsinya. Okey, kalau gegendang telinga ni, okey, selalu kan sering kita dengar gegendang telinga kan. Okey, dia ialah untuk menghasilkan getaran apabila terkena gelombang bunyi. Okey. Kalau kita dekat dalam buku awak ni, awak boleh rujuk muka surat 10 Kalau ada buku Ustaz Badi depan awak, muka surat 10. Okey. Jadi memang sangat penting gegendang telinga ni sebab dia akan menghasilkan getaran. Okey, selepas ada gegendang telinga ni dekat di sebelahnya, okey, ialah osikal. Dia menguatkan, memperkuatkan getaran bunyi kira-kira 20 kali ganda. 20 kali ganda. Okey, kemudian koklea ni. Koklea ni ialah dia mengesan dan menukarkan getaran bunyi kepada impuls saraf. Okey, mengesan. Okey, koklea tu, cuba tengok balik koklea. Dia macam siput kan. Dia macam ada siput ya. Dia ialah mengesan dan menukar getaran bunyi kepada impuls saraf. Juga penting. Penting ya. Okey. Jadi berikan dua fungsi utama telinga. Untuk apa fungsi telinga kita ni? Yang pertama, memang kita dengaran. Kita mendengar ya. Semua orang tahu telinga ni untuk mendengar. Okey, yang kedua yang mungkin kita tak tahu, okey, untuk keseimbangan badan. Mungkin kita rasa perkara baru kan. Telinga ni ialah untuk keseimbangan badan. Jadi ini adalah dua fungsi utama telinga. Okey, yang keempat, berikan dua struktur telinga yang tidak terlibat dalam mekanisme pendengaran. Okey, yang tak pendengaran tu dia tak terlibat lah. Okey, yang pertama ialah salur separuh bulat, yang kedua ialah tube Eustache. Okey, ini tak terlibat dengan pendengaran kita. Salur separuh bulat dan tube Eustache ya. Okey, E tu memang huruf besar. E tu huruf besar ni, tube ni. Tube Eustache Okey, mari kita imbas atau lihat. Okey, contoh soalan PT3. Cuba tengok kita tengok. Dia ada bagi rajah. Okey. Dia ada bagi A, B, C, D. Okey, dia suruh kita tengok lah. Dia kata ini ialah fungsi telinga manusia. Okey, tandakan betul pada huruf yang betul untuk menunjukkan struktur telinga yang terlibat dalam pendengaran. Pendengaran. Mestilah A kan. A ni ialah gegendang telinga. Okey, C ialah apa tadi? Koklea macam siput tu. Itu dia. Okey. Ni
Bukan itu ialah tube Eustachian tidak terlibat. Kalau D tu tidak terlibat. Okey, kalau B tu apa? Salur separuh bulat. Tidak terlibat. Jadi maksudnya B ni salur separuh bulat tak terlibat. So dua ni tidak. Salah. So yang betul ialah A dan T. Macam tu. Jadi, apa yang cikgu nak cakapkan dekat sini, awak kena tahulah struktur telinga ni. Kalau tak, awak tak boleh jawab soalan ni. Ya, sebab nampak. Dia nak awak tahu apa yang terlibat, yang tak terlibat. Kena tahu ya. Okey, tak apa. Ini kita refresh balik ya. Ini tujuan kita kan. Kita pergi klinik. Umpama kita, awak ni sedang dalam klinik. Nak baik pulih ya. Okey, jadi tandakan fungsi C. Okey, fungsi C tadi. Ni. Jadi itu adalah untuk menukar getaran kepada impuls saraf. Ya, impuls saraf untuk pergi ke otak lah nak tafsirkan ya bunyi apa. Okey, jadi di sini dia kata raja di bawah menunjukkan mekanisme pendengaran. Okey, soalan berbentuk tiga juga. Okey. Pergi ke salur telinga. Dia pergi ke gendang telinga. Okey, dia akan P. Tanya awak ni P, Q. Okey, pergi ke koklea dan seterusnya R dan last kali ke otak. Okey, ini ialah mekanisme pendengaran antara objektif kita tadi kan yang cikgu sebutkan. So ini ialah namanya carta ni ialah mekanisme pendengaran. Okey. Kemudian dia tanya, nampak tak dia tanya P tu apa ya? Padankan bahagian P, Q, R dengan namanya. Jadi awak kena tahu. Abang kata cikgu tadi memang kena tahu strukturnya. Okey, P ni ialah ossicle. Lepas gegendang telinga ni dia pergi ossicle ya. Ossicle. Q ni ialah tingkap bujur. Okey, R ni ialah sebelum pergi ke otak ni ialah saraf. Maksudnya sebelum pergi ke otak mentafsirkan, dia kena lalu dulu ni saraf auditori. Ya. Yang lain tak perlu huruf besar tau. Ya, tips dia yang lain awak tak perlu huruf besar di dalam telinga ni. Tapi tube Eustachian kena huruf besar. Kena huruf besar Eustachian tu. Nama khas lah. Okey. Jadi ini raja di bawah nombor 2 menunjukkan struktur-struktur dalam telinga manusia A, B, C, D, E, F. Okey. Kalau dia kata kenal pasti struktur A, B, C, D, E, F dengan fungsi di bawah. Jadi kena juga tahu fungsi. Selain cikgu kata tadi struktur, kena tahu fungsi. Jadi muka surat 10 tu di dalam buku sasbadi kita, buku kerja, buku surat 10 ada di 10 dan fungsinya muka surat 11. Ya, jadi kalau boleh awak penuhkan ataupun awak lengkapkan buku kerja awak ni. Okey, buku teks pun ada juga. Okey, tapi kalau buku kerja ni umpamanya macam kitab. Kitab yang kita nak ni awak jaga elok-elok. Kalau boleh balut. Sebab memang bagus ya. Awak boleh rujuk dia. Rujuk dia semula ya. Walaupun dah habis, boleh rujuk. Okey, muka surat 11. Di mana baru awak boleh jawab soalan ni. Okey, kalau awak tahu Okey, B ni ialah untuk menguatkan getaran gelombang bunyi. Menguatkan. Ya. Itu ialah apa? Ossicle. Ni ialah ossicle. Ni kegendang A. Ni ossicle ya. Okey. Seterusnya menghantar impuls koklea ke otak untuk ditafsirkan. Ini ialah saraf tadi ya. Saraf auditori.
Ni. Yang warna hitam, ni. Yang nak hantar ke otak. Ya. Okey. D. Yang ni. Dia mengubah getaran bunyi kepada impuls. Berarti ni macam apa? Siput kan? Yang siput tu, dia punya cengkerang tu macam tu Awak boleh ingat jadi itu ialah untuk mengubah getaran bunyi kepada impuls. Okey, seterusnya A. A itu ialah bergetar dan memindahkan gelombang bunyi ke osikel. Dia bergetar dulu. Bila awak dengar bunyi, dia akan bergetar dan dia pindahkan gelombang bunyi ke osikel. Okey, nampak tak? Ada ditanya di dalam PT3, namakan dua struktur yang tidak ingat semula. Yang tidak terlibat ialah salur separuh bulat dan tube Eustache. Tube Eustache. Jadi dua ini tidak terlibat dalam mekanisme pendengaran, tetapi dia ada fungsinya tersendiri. Okey, jadi yang ketiga ni contohnya lagi, ini ialah struktur telinga manusia. Okey, dia bagi. Apakah struktur telinga yang berlabel X? Di sini. Nyatakan fungsinya. Nampak tak? Ini ialah salur separuh bulat. Dia awak ingat dia macam nak kata bulat, tak bulat, tapi dia separuh bulat. Okey, apakah fungsi dia? Mengesan kedudukan kepala dan membantu mengawal keseimbangan badan. Itulah fungsinya. Ya. Dia mengesan kedudukan kepala kita dan dia membantu keseimbangan badan. Kalau tak, kita rasa macam bayang ke ataupun kita step kan, macam ada macam tangga tu, kita rasa macam tak boleh nak agak ketinggian tu. Kita rasa macam nak jatuh kan. Situlah. Ya. Jarak macam kita nak jatuh sebab kita tak tahu dia tinggi ke rendah, tak boleh nak agak. Jadi berfungsi di situ ya. Okey, salur separuh bulat. Okey. Kemudian ditanya balik. Ditanya semula kan, apakah yang akan berlaku sekiranya tube Eustache ni tidak berfungsi? Yang inilah. Yang kat sini ni tidak berfungsi. Jadi bila kita tahu tidak berfungsi, tekanan udara di kedua-dua belah gegendang telinga tidak dapat diseimbangkan. Ya. Ini boleh menyebabkan gegendang telinga kita pecah akibat perbezaan tekanan. Dia mesti dua-dua seimbang. Kalau tidak, gegendang kita akan pecah. Maksudnya macam itu. Nampak di sini. Ini ialah mekanisme pendengaran manusia seperti yang cikgu jelaskan tadi. Okey. Objektif kita objektif. Awak kena tahu kan mekanisme sekurang-kurang ni kita dah ada mekanisme pendengaran pendengaran. Okey. Jadi jelaskan mekanisme pendengaran manusia. Hebat ni. Ya, jadi gelombang bunyi dikumpulkan oleh cuping telinga dan disalurkan melalui salur telinga. Dikumpul dulu. Ni fungsi cuping telinga kita. Sebab itulah bentuknya macam tu Sebab dia nak kumpul semua gelombang bunyi tu untuk disalurkan ke telinga kita, ke telinga tengah. Itu telinga luar. Yang tu telinga tengah dan seterusnya telinga dalam. Okey, apabila bunyi mengena gegendang telinga, gegendang akan bergetar. Getaran di bujur, ke jendela bujur. Getaran seterusnya dikesan oleh reseptor di dalam koklea, koklea dan menghasilkan impuls saraf. Saraf auditori membawa impuls saraf ke otak, ni tadi, dibawa ke otak untuk ditafsir. Okey, otak akan mentafsir impuls saraf dan bunyi dapat didengari. Maksudnya macam tu Jadi, dia kumpul dulu, dia getar, dia kuatkan. Lepas tu dia
kesan reseptor ke koklea, lepas tu hasilkan impuls saraf pergi ke otak dan otak tafsir. Ya. Barulah kita dapat membuat gerak balas kan. Itu rangsangan dan gerak balas ya. Okey, jadi yang keempat ni macam ni ya. Amy menyertai satu rancangan uji bakat. Dalam pertandingan tersebut, dia menghasilkan irama muzik dengan menggunakan gelas. Pernah ya kita tengok rancangan seperti ini. Okey, ni gelas berkaki. Namakan organ deria bagi pendengaran. Ni permulaan dia. Namakan organ deria bagi pendengaran mestilah telinga. Satu markah. Senang-senang dapat satu markah. Okey, lepas tu dia kata bunyi terhasil apabila Amy menggosokkan jarinya pada bibir gelas berkaki seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Macam tu. Dia ada dia kena letak air ya. Okey. Nyatakan bagaimana bunyi tersebut dihasilkan melalui getaran gelas berkaki atau udara. Okey, semasa latihan, Amy menggunakan gelas berkaki yang sama. Okey, dia mendapati bahawa isi padu air yang berbeza dalam gelas berkaki akan menghasilkan kelangsingan bunyi yang berbeza. Okey, seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Sebab itulah Amy tadi, nampak tak? Dia nak nak penuh ni berbeza berbeza-beza. Okey. Jadi dia buat macam ni. Isi padu air dalam gelas berkaki 50, 100, 250. Okey, sebab dia kata kelangsingan bunyinya langsing. Kalau 50 ni tinggi. Kalau 100 ni dia menghasilkan kelangsingan bunyinya sederhana. Kalau 250 kelangsingannya rendah. Okey, nyatakan faktor yang mempengaruhi kelangsingan bunyi. Jadi dia kata isi padu air di dalam gelas berkaki atau isi padu udara. Itulah faktor yang mempengaruhi kelangsingan bunyi. Okey, awak dapat satu markah di situ. Okey, nyatakan dan jelaskan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas berdasarkan konsep getaran bunyi semasa latihannya. Ini memang soalan kebat lah. Ya. Jadi dia kata getaran bunyi menjadi lebih rendah. Ya. Tu. Yelah kalau kita isi air tu kan banyak kan. Jadi sikit je kan dekat situ yang ada. So dia rendah lah. Dia sebaliknya. Dia berlawanan Okey, kalau sikit kelangsingannya tinggi. Kalau dia banyak kelangsingannya rendah. Okey. Dia macam ni lah. Semasa membawa gelas berkaki ke tempat pertandingan, Amy membalut gelas berkaki tersebut dengan benang berbulu untuk mengelakkan daripada retak. Ni. Dia balut dibalut dengan benang berbulu, benang bulu nak elakkan daripada retak. Okey, Amy tidak meninggalkan benang bulu pada kaki P. Ni. Tak. Tetapi dia menanggalkan, dia tidak menanggalkan tapi dia menanggalkan bahagian benang bulu pada kaki Q seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. Amy mendapati gelas berbeza. Sebab dia nak dapatkan bunyi yang berbeza jadi dia buat macam ni ya. Okey. Wajarkan situasi. Kenapa agaknya Kenapa boleh terjadi macam ni? Okey, awak boleh terangkan seperti ini ya. Cikgu jelaskan pada awak. So P ni, gelas berkaki menghasilkan bunyi berkelangsingan rendah. Ni. Okey. Jadi dia kata, airnya banyak kan? Ni, air banyak juga. Okey. Jadi berbenang bulu ni ialah pemantul bunyi yang lemah. Jadi kurang bunyi dipantulkan, maka bunyi diserap. Diserap. So dia rendah kelangsingannya. Okey, sebab dia dah serap ke bulu tu tadi. Okey, berbenang bulu ya. Tapi kalau Q, dia menghasilkan bunyi yang berkelangsingan tinggi. Sebabkan berbenang bulu yang kurang mengakibatkan bunyi lebih dipantulkan. Maka kurang bunyi diserap. Maka dia tinggilah. Sebab
Jadi dia kata macam ni. Okay, semasa sesi latihannya gemar terhasil. Ni memang soalan berantai lah. Daripada tadi kan, daripada senang pergi ke soalan yang lebih susah-susah ke hebat lah maksudnya macam tu ya. So semasa sesi latihannya gemar terhasil. Okay, gemar menyebabkan gangguan kepada Amy. Amy ingin mengubah suai bilik itu untuk mengurangkan gemar dengan menggunakan bahan-bahan berikut. Bahan-bahan terpakai lah ya. Okay. Yang senang kan. Okey. Pertama ni kotak telur. Kemudian surat khabar lama. Kemudian gam PVC. Okey, lakarkan pengubah suara yang perlu dilakukan oleh Amy dalam rajah di bawah. Jadi ini ialah tadi bilik Amy ya. Yang kita nampak. Bilik Amy. So dia nak letak inilah telur tadi. Kotak telur kat sini. Lepas tu newspaper. Khabar ya. Dia tampal di dinding ya. Okey, terangkan bagaimana ia berfungsi. Jadi Amy ni meronyokkan surat khabar untuk membentuk bola kertas yang lembut dan melekatkan kotak telur pada dinding. Permukaan dinding menjadi seragam. Sebab kan kotak telur tu kan dia ada macam ada tak seragam kan. Jadi nak seragamkan dia masukkan lah. Kotak telur dia macam samakan, kertas tu dia bulat-bulat, masukkan di antara tu. Sebabnya dia nak seragamkan lah. Okey, menjadi seragam. Bola surat khabar dan kotak telur adalah penyerap bunyi yang baik. Maka bunyi boleh diserap. Maksudnya kuranglah gema dia. Kurang gema maksudnya dia boleh berlatih dengan baik. Umpama kita nak berlatih karaoke kan. Kalau kita tak nak gema, kalau gema tu lain yang kita boleh kuatkan bunyi dekat rumah kita. Gema tu kita letak apa? Langsir ke, kapet ke kan. Lepas tu kita letak macam tu lah. Kalau dia kosong, rumah kita kosong sangat, tak ada macam langsir ke, tak ada kapet ke, tak ada kursi atau apa, sofa ke apa, dia akan bergema rumah kita tu ya. Tapi kalau ada benda-benda macam tu tadi, dia akan serap, so rumah kita tidaklah bergema sangat bila kita bercakap ya. Okey. Nah, jadi itulah dia. Ni ialah hidung pula. Boleh ya, sikit lagi ya. Okey, ini hidung. Okey, kita cepatkan. Namakan reseptor bagi bau, sel deria bau. Reseptor tu sel deria ya. Itu sel deria bau. Di manakah kedudukan sel deria bau? Di atas bunyi dan menghasilkan impuls saraf. Dia mengesan bau dan menghasilkan impuls saraf. Okey. Jadi terangkan bagaimana bau dikesan. Ni. Bahan kimia di udara akan memasuki rongga hidung melalui lubang hidung. Okey, masuk lubang hidung dulu. Okey, bahan kimia melarut dalam mukus. Mukus ni macam lendir mukus ya. Lalu cecair yang macam melekit-lekit itulah ya, sikit ya, tapi tak adalah cecair sangat dia. Kan biasa kita hingus macam ala-ala hingus gitu ya. Lalu merangsang sel deria bau untuk menghasilkan impuls saraf. Okey, impuls saraf dihantar ke otak melalui saraf olfactory. Okey, saraf otak mentafsir maklumat sebagai jadi apakah kepentingan deria bau kepada kita apabila berada di dalam makmal sains? Penting tak deria bau ni kepada kita? Walaupun dia mungkin ada yang cakap cikgu mata dan telinga lagi penting kan. Bau ni tak berapa lah penting sangat, masih boleh lagi. Tapi kalau di dalam makmal
Dia ada juga kepentingannya sebab deria bau dapat membantu kita dalam mengesan bahaya yang mungkin berlaku di dalam makmal sains. Contohnya kita dapat mengesan kehadiran gas yang berbahaya seperti klorin dan amonia melalui bau. Ya. Okey, jadi kalau kita tak bau apa pun bahayalah. Ya. Sedangkan klorin dan amonia ni dah banyak dah ataupun bocor kan dalam makmal, kita tak bau apa-apa. Bahayalah untuk kita Bila kita dah ada kepentingannya ya. Okey, mengapakah anjing di dalam unit polis dapat dilatih untuk mengesan kehadiran dadah yang disimpan di dalam beg? Di tempat yang tersorok ni boleh. Anjing ni boleh kesan. Kerana anjing mempunyai deria bau yang sangat peka, kerana mempunyai sel deria bau yang lebih banyak daripada manusia dan kebolehan menganalisa bau yang lebih cekap daripada manusia. Sebab itulah kita menggunakan bantuan anjing ya, anjing polis. Dia memang dah dilatih ataupun sebab anjing ni dia mempunyai deria bau yang sangat peka berbanding manusia. Peka dan dia boleh dah lah peka kan, dia boleh pula menganalisa bau dengan cekap. Maksudnya bau macam ni pergi cari. Macam tu. Ya, kita boleh latih. Bayangkan. Okey. So dekat sini ini adalah contoh berkaitan dengan bau ni ya, hidung kita. Okey. Hidung ni dia bagi dulu gambar raja macam ni. Gambar raja, lepas tu petikan ya. Okey. Hidung adalah organ deria bau kita. Okey. Lubang hidung ialah dua lubang pada hidung kita yang terbuka kepada ruang kosong yang dipanggil rongga hidung. Okey, rongga nasal ya. Rongga nasal mempunyai cecair melekit dipanggil mukus. Cikgu cakap tadi lah macam hingus gitu kan. Yang memanas dan melembabkan udara yang memasuki hidung. Okey. Jadi apabila gas ni memasuki hidung melalui rongga hidung, gas akan melarut di dalam mukus ni dan merangsang sel deria. Sel deria yang terangsang akan menghantar impuls melalui saraf ke otak di mana bau gas ditafsir. Ya. Jadi kalau pertama ada laluan dia muka surat 12 buku kerja kita Saspadi. Okey, dia ceritakan dulu, dia cakap dulu kan. Lepas tu tengok dia nak tanya soalan dia. Okey, lengkapkan laluan gas di dalam mekanisme pengesanan bau. Okey, jadi kita kena lengkapkan. Yang ini ada di dalam buku kita lah. So kita lengkapkan gas, lubang hidung, kemudian satu sel deria bau kan. Okey, gas melarut dalam mukus. Kemudian dia akan pergi ke sini sebelum pergi ke otak ni. Ya, sel deria bau, saraf kan. Saraf inilah ni nanti. Di dalam buku ni ada sebelum pergi ke otak kita. Okey, jadi dia kata terangkan dapat dilindungi. Dia ni macam luar sikit. Macam dia nak soalan yang soalan aplikasi, soalan kebat lah. Walaupun kita tak belajar tapi dia nak tahu tahu ke tidak awak ni macam common sense macam tu ya. Jadi dia kata cadangkan bagaimana hidung dan deria bau anda dapat dilindungi. Jadi pertama awak kata gunakan topeng muka. Topeng muka. Yang kedua, melindungi hidung daripada habuk dan menghidu bau kimia, bahan kimia yang berbahaya. Okey, melindungi hidung daripada habuk dan menghidu. Maksudnya dengan topeng muka ni, topeng pelitup muka lah sebenarnya ya. Topeng muka takut awak ingat topeng yang
Topeng yang macam birthday party tu pula kan. Bukan topeng pelitup muka. Sebenarnya guna pelitup muka ni ni apa orang kata dah menjadi macam pakaian kita, pakaian wajib kita bila kita keluar. Okey, kita mesti menggunakan topeng muka atau pelitup muka ni lah. Ya. Jangan awak keliru awak pakai topeng muka adik awak nak birthday party tu, bukan ya. Macam tu. So melindungi hidung kita daripada habuk, nanti habuk-habuk dan menghidup bahan kimia yang berbahaya, ya. Okey. Seterusnya ditanya lagi, seseorang yang menghidap sesama mempunyai deria bau yang lemah. Terangkan dengan alasan. Kenapa? Kenapa orang sesama ni tak cium bau kan? Macam kalau nak makan pun tak ada rasa, tak cium bau sedap ke apa ke, mak masak pun tak boleh nak hidup. Okey, disebabkan oleh mukus, macam ingus ni lah, ingus lendir-lendir gitu kan. Yang berlebihan terhasil apabila seseorang itu tersema, dia dah tutup dah ya, dia tutup blok kata. Okey, so mukus yang berlebihan bahan kimia dalam udara yang memasuki rongga hidung. Jadi dia dah blok lah reseptor awak tadi. Jadi reseptor awak tu saraf lah ya, si saraf awak tu tak boleh nak tafsir bau apa ke otak tu tadi, tak boleh. Itulah awak tak rasa apa-apa pun ya baunya. Okey, yang seterusnya ni lidah pula yang keempat. Sikit lagi. Okey. Yang keempat ialah okey, namakan organ dera rasa. Organ dera rasa kita ialah lidah. Okey, di manakah lokasi pada permukaan papila. Kita ni ya. Kita imbas kembali di muka surat 13 kalau awak nampak. Okey. Ya. Awak tengok di muka surat 13 ada lokasi papila. Okey, cari kat mana papila tu. Okey kemudian nyatakan 5 jenis rasa yang boleh dikesan. Okey, senang je ni kan. Ya, nak makan ni kejap lagi kan. Contoh manis, masin, masam, pahit dan umami. Umami ni awak rasa macam alamak apa benda ni kan. Okey, manis tahu, masin tahu, masam tahu, pahit tahu. Yang umami. Okey, jadi tak apa, tulis je umami. Okey, terangkan bagaimana rasa dikesan. Rasa dikesan apabila bahan kimia dalam makanan melarut dalam air biok. Okey. Kemudian bahan kimia terlarut ni meresap. Okey, sekejap ya. Ada ni barang tak? Okey, dia meresap ke dalam tunas rasa dan merangsang reseptor rasa untuk menghasilkan impuls saraf. Impuls saraf agar rasa. Ni cikgu dah nyatakan. Dia meresap dulu dalam tunas rasa, kemudian dirangsang oleh reseptor rasa untuk menghasilkan impuls saraf. Mesti impuls saraf Kemudian impuls saraf ni akan dihantar ke otak dan ditafsir sebagai rasa apa. Okey, jadi nanti cikgu tunjukkan apa itu umami tadi ya. Okey, jadi ini ialah contoh soalan PT3. Okey, macam mana dia tanya? Okey, 1A, kita boleh merasa makanan kerana lidah kita mempunyai kira-kira 10,000 tunas rasa. Bayangkan secara umumnya lidah kita boleh mengesan 4 jenis rasa. Okey, kedudukannya awak kena tahu. Okey, di bahagian depan sekali ini ialah masin. Ada kat sini kat sini. Terbalik kan? Okey, ni. Tandakan yang betul lah. Okey, siap-siap. Tu yang cikgu pelik tu Okey. Yang betul. Sepatutnya masin dekat mana? Luar ni. Yang di luar sekali itu ialah manis. Manis. Okey, sebelah manis ialah masin. Okey, yang ni masih ada terbalikkan Okey, salah lah ya.
Okey, lepas tu masam. Okey, masam ni betul. Okey, yang dalam ni ialah pahit. Pahit. Okey. Jadi macam mana tips, cikgu bagi tips macam mana? Cikgu saya keliru lah kat mana kedudukannya. Okey, cikgu bagi tips. Di mana kalau manis tu kita dah tahu dekat atas ni kan, dekat luar ni. Okey, I. Manis. Ada perkataan, ada huruf I di situ. Jadi di sebelah huruf I tu, sebelah dia mesti I juga. Masin. Masin. Sebab awak selalu keliru kat mana? Yang mana masin dan mana-mana. Ni dia dah kelirukan awak lah ni soalan ni. Dia nak tahu awak tahu ke tidak. So dia letak manis kat sini. Perangkap ni, soalan perangkap. So dia letak manis kat sini, ni masin. Terbalik. Barulah di jiran dia barulah masin. Dalam sikit masin. Jadi I dengan I. Awak tanda situ. I dengan I. Jadi di sebelah ni baru masam, ni pahit. Ni tahulah. Ya. Okey, itu adalah tips macam mana awak nak jangan keliru, jangan dikelirukan oleh soalan. Jadi raja di bawah ni menunjukkan rasa dua jenis makanan. Antara berikut yang manakah rasa makanan yang betul? Tandakan ya atau tidak dalam peta yang disediakan. Okey, ni lemon, rasanya manis. Ya ke? Tidak ya. Tidak. Okey, yang manis ini ialah coklat. Coklat, ya. Ya, ini masam kan? Masam. Jadi mengapakah makanan yang kering tidak dapat dikesan dengan baik oleh lidah? Tuliskan betul. Jadi bahan kimia dalam makanan perlu larut dalam air liur untuk merangsang tunas rasa. Dia kata perlu larut. Untuk air liur ni sangat penting ya. Salah. Jadi air liur ni memainkan peranan untuk merangsang tunas rasa. Okey, kulit pula. Sikit-sikit ya. Kita habis satu kan. Okey. Ini adalah kulit yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, jadi soalan-soalan berkaitan, dia tanya 3 lapisan utama kulit ialah epidermis, dermis dan lapisan lemak. Okey, epidermis ni kulit luar sekali ya. Kulit yang kita nampak ni sekarang ni, ya, itu ialah epidermis. Okey, di bawah epidermis ialah dermis dan di bawah dermis ialah lemak. Okey, ini ialah menunjukkan okey, reseptor sentuh. Kena tahulah ni ya. Kedudukan dia. Okey, kalau awak nak tahu di muka surat 16, buku sas badi kita, okey, kita kena imbas balik lah. Okey, label-label tu kena labelkan dari A sampai ni kata, awak kena tahulah ni label apa ni, sakit, ya, reseptor sakit, ni reseptor sentuh. Okey, labelkan, dia namakan reseptor yang terdapat pada kulit dan nyatakan fungsinya. Okey, reseptor sakit ada 5 kita ada 5 di sini. Reseptor sakit, reseptor sentuh, reseptor sejuk, reseptor haba dan reseptor tekanan. Sakit, sentuhan, sejuk, haba, tekanan. Okey, sakit, mengesan kesakitan. Sentuhan, untuk mengesan rangsangan sentuhan pada kulit. Reseptor sejuk, mengesan rasa sejuk, rangsangan sejuk. Okey, reseptor haba, mengesan rangsangan panas. Haba kan, okey. Reseptor tekanan, mengesan rangsangan tekanan yang dikenakan pada kulit. Itu dia. Okey. Seterusnya dia kata nyatakan 2 faktor yang mempengaruhi kepekaan kulit. Ini penting, sangat penting. Soalan ni memang selalu ditanya. Yang pertama ialah bilangan reseptor. Reseptor tadi ni. Semakin banyak reseptor ni, semakin kita boleh sensitif pada rangsangan. Nanti cikgu terangkan kenapa. Kedua ialah ketebalan epidermis kulit. Kulit kita, kulit luar kita tu. Okey, ni. Jelaskan mengapa hujung jari dan bukan tapak tangan digunakan untuk mengesan simbol braille. Kenapa macam orang buta kan, kalau dia nak membaca, dia guna hujung jari, bukan tapak tangan.
disebabkan oleh hujung jari mempunyai kepekaan yang lebih tinggi berbanding tapak tangan kerana mempunyai bilangan reseptor yang banyak. Ya, disebabkan sebenarnya reseptor kita ni ni dia banyak di bahagian itu. Okey. Sebelum tu cikgu nak tambah sedikit kaitan dengan bilangan reseptor ni dan ketebalan kulit ni. Contohnya bilangan reseptor yang banyak, contoh kalau di leher ni kan, di leher ni dia banyak reseptor dan kulit kita, epidermis kulit ni nipis. Kalau kita cocok dengan jarum sakit kan. Okey. Kemudian di kelopak mata, ya, yang kita bila kita cocok sikit dia dah terasa sakit. Ya, apa lagi ya, tempat-tempat yang sensitif yang kita ni lah. Okey, berbanding dengan yang contohnya yang epidermisnya kulit kita ni lah macam tebal sikit. Kat mana? Tapak kaki kan, tebal sikit lah. Maksudnya benda yang sikit-sikit tu kita tahan lah, sakit lah, tak adalah sakit sangat kan. Okey, lepas tu punggung kita kan banyak lemak tu, jadi tak sakit sangat lah. Sebab tu kita kalau kita cocok, contohnya kalau budak kita cocok di punggung sebab nak elak dia rasa sakit. Okey, lepas tu kalau di dan dia reseptornya banyak ya. Jadi gitulah. Tapi antara yang nyata kelopak mata ni nipis. Leher. Janganlah cucuk-cucuk nanti sakit. Sebab reseptornya dan ketebalannya nipis. Dan reseptor kulit tu nipis dan reseptornya banyak. Jadi dia memang peka. Kita cocok sikit dah sakit. Ya. Okey ni dia. Ni tadi Raja menunjukkan struktur kulit. Ni awak kena tahulah kat mana-mana. Ya, tempatnya. Kemudian pilih reseptor yang betul. Dia cakap reseptor sakit berada paling dekat dengan kulit. Reseptor tekanan terdapat pada tisu lemak. Ya. Okey, kulit terdiri daripada lapisan lemak, lapisan nipis di bahagian luar yang dipanggil epidermis dan lapisan dalam yang dipanggil dermis. Okey, ni okey, Mirza, tak ada nama Mirza. Okey, melawat sebuah gerai kraft tangan yang dikelilingi oleh Persatuan Orang Buta. Dia mendapati orang cacat penglihatan menggunakan deria sentuhan mereka dalam penghasilan kraft tangan. Okey ni. Ni dia. Reseptor sentuh dekat sini. Reseptor tekanan. Okey, dia kata labelkan. So, kena label. So, kata kunci dekat sini memang kena tahu di mana kedudukannya reseptor-reseptor itu. Okey, selalulah lihat. Okey, tengok. Okey, dia tanya lagi. Semasa lawatan itu, Mirza melihat orang buta menggunakan hujung jari untuk membaca braille. Jelaskan mengapa mereka menggunakan hujung jari dan bukannya hujung jari kaki. Kan. Hujung jari tangan kita lah. Dia bukannya hujung jari kaki. Dia kata sebab kulit hujung jari adalah lebih nipis dan mempunyai lebih banyak reseptor berbanding dengan kulit hujung jari kaki. Kalau dia tak ada, barulah dia gunakan hujung jari kaki kan. Ada juga kan yang dia OKU dia terpaksalah guna hujung jari kaki ya. Okey. Jadi dia kata Mirza membeli sebuah bakul lah. Tengok nampak tak? Boleh dia putar belik je soalan tu ya. Dia aplikasikan lagi. Okey, semasa membuat pembayaran baki bakul itu, dia mendapati penjual buta boleh memulangkan duitnya dengan tepat. Macam mana tu? Okey. Dia masa pelik kan? Okey. So dia kata, jelaskan bagaimana penjual buta itu boleh memulangkan baki duitnya dengan tepat. Okey, sebenarnya nilai wang kertas itu tertulis dengan tulisan angka yang timbul. Timbul. Okey, orang buta membaca angka pada kertas itu dengan hujung jari mereka. Ni. Sebenarnya dia kalau perasan tengok balik duit-duit yang ada, dia berlainan. Duit RM1 dia macam ni. Duit RM5 dia macam ni. Sebenarnya cikgu
bagi kat kamu ya. Setiap duit tu dia berlainan tau. Dia lain-lain sebab tu lah orang buta dia boleh tengok. Ya. Dia boleh bezakan ataupun dia tahulah. Jangan orang sepelik pula, orang buta, betul ke dia ni buta? Nanti awak cakap macam tu kan. So sebenarnya kalau orang buta ni, nanti cikgu beri dekat teli lah. Kalau duit RM1 dia melintang, okey betul lah ni ya. Okey kalau RM5 dia menegak. Kalau duit yang RM10 dia melintang garis melintang 2. Okey dan seterusnya nanti cikgu akan bagi ya, bagi dekat ni. Okey, jadi itulah dia tadi. Okey, ni sikit nyatakan perbezaan. Okey. Masa pun dah nak hampir, okey tak apa. Nyatakan dua perbezaan antara reseptor sakit dan reseptor tekanan. Apa beza dia? Okey, kalau reseptor tekanan ni dia berada pada dalam dermis, dalam sikit. Ya, kalau reseptor tekanan. Okey, kalau reseptor sakit ni fungsi dia adalah untuk mengesan kesakitan. Manakala reseptor tekanan ni berfungsi untuk mengesan rasangan tekanan jika ada tekanan lah. Okey, terangkan mengapa reseptor sakit terletak hampir dengan permukaan kulit. Okey, untuk membolehkan manusia mengesan sebarang kesakitan dengan cepat, dengan cekap dan cepat ialah untuk mengelakkan diri daripada tercedera dengan lebih teruk. Maksudnya macam ni. Jika ada awak terkena benda-benda panas ke ya, terpegang cerik tu panas, awak tak tahu cerik tu mak awak dah didihkan air, awak pegang cerik tu, maksudnya bila dah reseptor awak dekat dengan tu, maksudnya awak boleh tarik. Bila awak tak ada reseptor awak tu, sakit tu dah rosak, awak pegang dah kan tangan awak tu, padahal panas kan. Cedera lah tangan awak tu kan, melecur lah ya, melecur dengan teruk lah. Itu fungsi dia. Maksudnya bila awak dah tahu benda tu panas, awak boleh tarik dengan cekap dan cepat. Itu maksudnya. Reka panas ke awak tak rasa sakit, awak pegang, jangan melecur tangan awak pun tak boleh kan. Jadi itulah kepentingannya. Jadi cikgu dah masukkan sekali ya kepentingan dia. Dan terangkan mengapakah kulit pada siku dan kulit pada bibir, bibir dan siku mempunyai kepekaan yang berlainan. Kulit pada siku mempunyai bilangan reseptor yang kurang. Okey, ini menyebabkan kulit pada siku kurang peka terhadap sentuhan. Kulit pada bibir mempunyai ketebalan epidermis yang nipis dan mempunyai banyak bilangan reseptor. Ini menyebabkan bahagian ini peka terhadap sentuhan. Jadi kalau awak cocok dengan jarum, awak nak rasa kan dengan benda yang tajam, memang bibir kita cepat rasa sakit. Tapi kalau siku tu lambat sikit ya. Ini ambil lain okey. Sedang berkebun, okey, dia memotong beberapa tangkai bunga. Okey, menunjukkan bunga ni dipotong oleh ni. Jadi dia kata nampak tak soalan dia? Ini PT3 tahun 2019 dia nak aplikasikan reseptor, awak kena tahulah reseptor sakit. Okey, gerak balas menarik tangan apabila terkena duri. Maksudnya awak kena tahu apa yang perlu awak buat. Kalau awak rasa sakit, awak tarik daripada terkena duri. Ini jawapannya, menarik tangan daripada terkena duri. Okey, nyatakan kedudukan reseptor ni pada organ deria bagi sentuhan. Okey, reseptor sakit berada pada bahagian epidermis kulit. Okey, amin mengumpul dan membakar daun kering. Asap telah menyebabkan matanya berkedip. Terangkan jenis gerak balas dan kepentingannya. Jadi ini ialah tindakan luar kawal, okey, untuk mengelakkan kecederaan atau kesakitan. Ni soalan berantai ya. Daripada soalan deria mata. Macam tu. Okey. Seterusnya, dia kaitkan pula. Adik Amin bermain di kawasan refleksologi. Dia melakukan aktiviti seperti yang tunjukkan. Ni. Ya, batu-batu ni kan refleksologi. Okey. Situasi apa yang merasa kurang sakit? Terangkan. Okey, P. Kat sini, P mempunyai ketebalan epidermis yang tinggi dan bilangan reseptor yang kurang. Kaki dia lah.
kaki kita ni ya. Jadi P kurang berasa sakit kerana kurang peka pada sentuhan. Kalau dengan tangan ni sebabnya reseptor ni nipis kan tangan awak kan. So banyak reseptor, lepas tu epidermisnya tebal. Jadi di tapak tangan epidermisnya tak tebal nipis dan banyak reseptor. Jadi awak akan merasa lebih sakit berbanding dengan P ni. P ni tapak kaki kita ni dia ketebalan epidermis dia tebal. Okey, dan reseptornya kurang. Maksudnya jadi dia kurang sakit. Okey, dengan soalan itu tadi maka berakhirnya 2 minit lagi. Berakhirnya sesi klinik siri 2 kita pada hari ini. Diharap awak jelas tentang apa yang telah cikgu terangkan tadi. Okey, yang setia bersama cikgu. Okey, 3 orang ni tadi 4 orang, 3 orang dah keluar. Okey, setia bersama cikgu pada hari ini. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih dan cikgu akan beri klinik ini kepada anda semua untuk ulang kaji nanti ya. Okey, sekian saja untuk kita pada hari ini. Kita sambung siri yang ke-3 ya.